Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan Confucianism dari muka surat 42 hingga 51. Pertama kali saya akan membentangkan berkaitan dengan elemen yang 5 yang terdapat di dalam Confucianism. Setiap elemen iaitu kayu, api, tanah, besi dan air saling berkait rapat antara satu sama lain dan juga sering dikaitkan dalam kehidupan kita seharian. Sebagai contoh untuk kayu, dari segi nombor adalah 8, api adalah 7, tanah adalah 5, besi adalah 9, air adalah 6. Seterusnya saya akan membentangkan pula berkaitan dengan perbezaan di antara Buddhism dan Confucianism. Dari segi Buddhism, dari aspek metafizik, Buddhism menawarkan metafizik yang kuat dan seni yang tinggi, daya tarikan untuk melampaui kewujudan material. Bagi Confucianism pula, Confucianism tidak berminat dalam soal metafizik kerana mereka lebih berminat untuk membincangkan berkaitan dengan politik, sosial dan pendidikan dan etika. Kedua, wujudnya kitaran kehidupan semula yang tidak berkesudahan, yang ini juga diistilahkan sebagai roda kehidupan dalam Buddhism. Bagi Confucianism, tidak ada siapa yang menganggap akan wujudnya apa-apa jenis kehidupan selepas mati. Bermakna Buddhism percaya kepada reincarnation, manakala Confucianism tidak percaya kepada reincarnation. Ketiga, memperkenalkan spekulasi tentang sifat utama berkenaan realiti kosmik, syurga dan neraka, iaitu mereka mempercayai sesuatu yang di luar imajinasi manusia. Bagi Confucianism pula, mereka memfokuskan berkaitan dengan sifat pengalaman dan berdiam diri berkaitan dengan sifat kuasa yang halimunan. Keempat adalah doktrin karma. Doktrin karma adalah perbuatan seseorang semasa hidup, yakni ia menentukan takdir kelahiran semulanya. Bagi Confucianism pula, mereka tidak memasukkan apa-apa pun kemampuan untuk mendapatkan ganjaran bagi kehidupannya yang akan datang. Kelima, satu perintah kehidupan pendeta yang menjanjikan ahli-ahlinya untuk pembujangan, terutamanya kepada perempuan dan anak yang lebih muda. Di sini ini berkaitan dengan kewajipan seorang isteri terhadap istrinya. Jadi dalam Buddhism, kewajipan itu tidak lebih kurang macam mereka diberikan kebebasan untuk memilih sama ada diorang ingin taat kepada suami mereka ataupun mereka tidak ingin berkahwin. Kalau Confucianism pula, mereka mempunyai sekatan yang dipatuhi di dalam hierarki keluarga Confucianism, iaitu juga dikenal sebagai 5 prinsip perhubungan. Pada abad pertama dalam era biasa, Buddhism, yang ini juga India, dibawa masuk dalam China. Mahayana, iaitu Greater Vehicle, merupakan suatu kebebasan melalui amalan belas kasihan seperti yang diajar dan dipraktikkan oleh Bodhisattva. Bodhisattva merupakan entiti yang memberi pencerahan yang sanggup menolak kebebasan sendiri sehingga semua telah dibebaskan. Manakala idea Pure Land yang terdapat dalam Buddhism pula, tahap kewujudan kerohanian yang didiami oleh para pendeta Buddhas dan Bodhisattva yang baik. Seterusnya, kita akan membincangkan berkaitan dengan tahun-tahun yang dilalui perkembangan Buddhism dalam Confucianism. Selepas kejatuhan dinasti Han, berlakunya 350 tahun perpecahan. Buddhism tersebar luas di negeri di mana terletaknya penganut Confucianism. Generasi muda tidak lagi mempelajari 5 Confucian klasik. Cendekiawan Confucian pula terpengaruh oleh Buddha dalam aspek berkaitan dengan tujuan kewujudan manusia. Di sini berlaku juga satu bentuk Buddhism yang baru yang dikenali sebagai Chan. Di sini Buddhism bentuk ini mempercayai bahawa semua mempunyai jalan kebudahan dalam dirinya sendiri. Daoism pula Daoism pula merupakan satu agama yang mencampurkan di antara Confucianism dan juga Buddhism. Pada dinasti Tang pula, 618 hingga 907, abad ketiga hingga ke-6, Buddha menjadi pengaruh intelektual yang spiritual dan yang dominan di China. China pula mengalami curahan budaya dan falsafah
Di sini kita boleh katakan mereka mengalami suatu perkembangan yang sangat luas dalam aspek budaya dan falsafah. Taizong menetapkan dasar yang kuat yang memberikan sokongan kepada 3 pengajaran, iaitu Buddhism, Daoism dan Confucianism. Yang pertama sekali, Maharaja menyukai Daoism kerana Maharaja itu berketurunan Laozi. Dia juga mengiktiraf pengaruh Buddhism kerana pengaruh Buddhism ni sangat kuat di kawasan yang terletak dekat Confucianism. Dan juga di samping itu dia memberikan penawangan rasmi kepada biara dan kuil. Pada tahun 630, Confucianism mempunyai kepentingan dalam pendidikan dan tadbir urus. Tahun 630 menetapkan ditubuhkan kuil Confucianism dalam setiap bandar dan kampung yang penting. Setiap kuil tersebut mengandungi tablet yang mempunyai nama Confucian dan Yanhui. Pada tahun 647, tablet tambahan telah diletakkan dalam kuil. Di sana tablet itu telah memaparkan 22 nama cendekiawan Confucianism pada awal waktu. Patung Confucianism telah didirikan dalam kuil. Namun berlaku satu pertentangan di mana patung tersebut mempunyai penampakan yang lebih kepada Buddhism dan Daoism. Berdasarkan patung tersebut, ia telah menunjukkan kekaburan di antara 3 kepercayaan tersebut. Pada abad ke-9, Confucian rasmi iaitu Hanyu mengeluarkan panggilan untuk membuatkan penganut Buddha dan Dao manusia kembali dan membakar buku mereka. Di sini tak berapa pasti. Hanyu menyerang amalan tahyul 2 agama tersebut dan mendakwa mereka sebagai ancaman kepada kerajaan. Di sini dianggap Buddha dan juga Tao ni merupakan satu agama yang tidak terima kedua agama tersebut. Pada tahun 841 hingga 845, kerajaan telah melancarkan kempen anti-Buddha, merampas tanah biara dan sekularisasi atau memulihkan statusnya Samih dan biarawati. 4,600 biara dirampas, 40,000 kuil Buddha dihancurkan dan lebih daripada 260 Samih dan biarawati dihalau. Seterusnya kita akan membicarakan berkaitan dengan New Confucianism. Pertama, daya hidup baru muncul dalam penulisan Confucian yang akan mencapai puncaknya ketika dinasti Song pada tahun 960 hingga 1279. Pemeriksaan semula ini akan dibangunkan ke dalam sistem falsafah digelar School of Li, China dan Neo-Confucianism. Neo-Confucianism menerima pakai idea Buddha bahawa alam semesta adalah berubah, tidak berkesudahan, akan tetapi mereka menggunakan falsafah Yin and Yang dan I Ching. Neo-Confucianism menggunakan konsep muktamad terakhir untuk menjelaskan asal perkara dalam alam semesta. Zhu Xi versi Confucianismnya dengan bijak merumuskan teori berkaitan tentang awal falsafah dinasti Song. Kerana Zhu Xi ni mempelajari Buddha dan Daoism. Asas falsafahnya ada Li atau prinsip. Confucian Li lebih sama kepada tingkah laku benar atau upacara. Zhu Xi mempunyai Li yang nya sendiri, maksudnya lebih mendalam, mempunyai penampilan atau bahan dipanggil Qi. Oleh itu, Zhu Xi ni kebanyakan orang telah menggunakan penulisannya sebagai rujukan. Buddha mengajar seseorang bahawa karma buruk dikumpul melalui perbuatan jahat dan membuangnya dengan perbuatan baik dan meditasi. Zhu Xi menganggap karma buruk sama dengan Qi, yang mana boleh mengganggu dan mengaburkan yang penting. Pengaruh Zhu Xi hampir sama dengan Confucius. Ulasan yang tulisnya dalam 5 Classic menjadi ortodoks untuk 8 abad. Calon untuk peperiksaan Cina harus mengingati Confucianism seperti mana yang ditafsirkan oleh Zhu Xi. Pemikir Confucian Wang Yangming yang lahir ketika dinasti Ming mencabar ajaran Zhu Xi kerana Wang Yangming mempercayai bahawa naluri lebih penting berbanding kajian dan penyiasatan dalam menentukan kebenaran. Wang bertekad untuk menjadikan Confucianism sebagai falsafah praktikal dalam kehidupan setiap hari dengan menekankan hubungan di antara pemikiran dan perbuatan. Walaupun menerima beberapa idea Buddha dan Dao, tapi beliau melihat Confucianism dengan cara yang lebih unggul. Wang mengutuk Buddha yang cuba melarikan diri daripada masalah dunia berbanding daripada menyelesaikannya. Beliau antara pemikir yang berpengaruh tetapi tidak pernah menterbalikan ortodoks baru Zhu Xi. Sekian saja.
Dari saya sekian, terima kasih.